I had enough of all these healing books, healing songs, you know, kursi healing, semua benda healing. Nasi je tak healing sebab beras mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Book Surgeon sehingga ke hari ini. Selamat datang ke podcast terpaling baca. Aku Syazwan. Aku Pak Di. Jadi kami ingin mengucapkan selamat datang ke podcast terpaling baca. Ini adalah podcast pertama kali yang episod kami pertama adakan, yang kita adakan. Jadi kami harap anda semua para penonton dapat meluangkan masa untuk mendengar perbincangan kami pada hari ini. Apa abang Pak Di? Baik ya? Alhamdulillah. Aku just nak tanya kat hang sikit Wan. Dalam bahasa Tamil. Alamak. Wan macam எப்படி இருக்கீங்க? Aku rasa hang tanya Wan, hang okey ke? Betul. First tu aku kata kat hang apa abang? Tu aku kata hang dah makan ke belum? Okey. So macam hang sepatutnya jawab. Tapi jawab dalam Tamil aku tak tahulah jawab macam mana. Okey, aku baik dan aku dah makan nak. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Book Surgeon. Pertama sekali mungkin anda yang pertama kali mendengar perkataan Book Surgeon, kami nak sedikit pengenalan lah. Book Surgeon adalah sebuah kumpulan anak muda dulunya. Betul. Dulu lah, sekarang semua pakat jadi pak orang lah. Pak orang lah. Masih muda di hati ya. Ya, masih muda di hati. Yang kami memfokuskan kepada pembacaan secara kritis dan kami memfokuskan juga kepada pembedahan buku secara berkala lah, secara konsisten. So mungkin ada yang mengenali kami, mungkin ada juga tidak mengenali kami, tapi sedikit sebanyak itulah berkaitan dengan Book Surgeon. Baik, Di, mungkin ada orang nak tahu pasal apa tiba-tiba Book Surgeon buat podcast pula ni, Di? Kita dah tak ada kerja lain dah ke? So kenapa tiba-tiba Book Surgeon nak buat podcast ni, Di? Okey, bagi yang wonder kenapa tiba-tiba Book Surgeon beralih arah ataupun cuba menghasilkan satu podcast sebagai satu wadah ataupun platform untuk menyampaikan apa yang tadi Syazwan sebut tentang idea mempromosikan pembacaan secara kritis kepada seluruh masyarakat sekadar mana yang kami mampu, adalah sebab apa? Podcast makin mendapat tempat sekarang. Jadi kami rasa rugi. Kami rasa rugi kalau Book Surgeon tak ada podcast tersendiri. Dan yang tu sebagai salah satu cara, macam mana nak kata, bonus lah kot. Bonus untuk kami kalau kami boleh gunakan medium podcast ni untuk lebih mendekati masyarakat. Yang tu yang pertama. Dan kalau ditanyalah pasal apa podcast ni nama podcast terpaling baca, okey, aku simpan jawapan ni lama dah. Sebab apa? Orang tak payah tunggu aku tanya. Mungkin lah. Macam mana? Ada. Aku jawab terus. Dan sebab mungkin ada orang yang mungkin agak skeptik bila Book Surgeon makin aktif membedah buku, mengkritik buku dan mungkin mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pembaca ataupun peminat certain penulis ni dia tak berkenan. Dan bukannya tak pernah jadi tau. Wan, tak pernah jadi tau sebelum ni kita dilabel sebagai apa? Suka buat book shaming. Ya, dan pernah jadi kan? Dan terpaling baca ni sebenarnya adalah salah satu daripada komen yang kita terima juga. Daripada kita punya komen yang kita terima pengikut di Book Surgeon. Tapi tak tahu dia follow kita ke tak dia? Harap dia follow. Tak pasti. Pasti aku harap dia follow lah. Tapi kita ada terima satu komen yang kata kita dia adalah kumpulan yang terpaling baca. Ataupun dia nak kata hampa ni duk buat book shaming lah. Bila kita kritik certain buku, kata hampa ni duk buat book shaming. Hampa malukan pembaca certain genre ataupun pembaca genre buku tertentu. Macam tu lah. So macam mana aku letak nama tu sebab aku nak save masa hamba. Tak payah nak cari-cari nama yang lain-lain. Bubuh terus. Okey, apa depa ni terpaling baca. So podcast depa podcast terpaling baca. Settle.
Ya, dengan segala kekurangan yang ada, kami rasa itu tidaklah menghalang Book Surgeon untuk bermula dengan podcast terpaling baca ni. Sebenarnya ni, kita nak buat sedikit penafian lah. Bukan kita golongan yang terpaling baca sangat-sangat. Tapi apabila kita di Book Surgeon merasakan apabila kita baca sesuatu buku, di samping kita memahami, di samping kita membaca, kita juga nak cuba mengaplikasikan apa yang kita baca tu dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita baca, terima bulat-bulat. No, itu tak berlaku di Book Surgeon. Di Book Surgeon, kita analyse, scrutinize dan criticize. Itu adalah apa yang Pak D selaku pengasas dah cakap berkali-kali dan ini juga menjadi trademark Book Surgeon. Jadi kalau nak kata Book Surgeon terpaling baca, teruskan. Semoga bila anda cakap tu kami lebih banyak membaca dan lebih bersemangat untuk baca, lebih terpaling baca sampai kami tak makan tak apa, biar terpaling. Biar baca je setiap masa. Biar terpaling, biar baca je. Biar baca je apa setiap masa. Okey, mungkin penjelasan tentang kenapa podcast ni nama terpaling baca tu dah cukup. Dan mungkin kalau ada soalan-soalan nanti, ada pengikut-pengikut yang bertanya soalan dan sebagainya, kami raikan soalan-soalan tersebut dan kami akan cuba respon kalau perlulah, kalau relevan. Dan okey, bila dah tahu nama tu tajuk apa, dah tahu dah podcast terpaling baca, so mestilah nak tahu hala tuju podcast ni ke arah mana kan. Jadi mungkin aku boleh kongsi sikit. Hala tuju podcast ni setakat sekarang memang kita buat secara jauh lah, secara maya. Kita akan rakam secara maya dan insya-Allah kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu, kita akan cuba untuk buat secara berdepan dan kita akan buat dalam keadaan macam sesi rakaman tu proper untuk podcast, insya-Allah. Yang tu. Kalau Wan hang dapat nak tambah hala tuju podcast ke yang hang nampak? Sebab tu aku kata tadi, walaupun kita bermula dengan kekurangan sikit, tapi itu tak bermakna podcast ni tidak ada hala tuju, kerana plan kita adalah di samping kita nak berbincang berkenaan dengan buku semata-mata, sebenarnya kalau anda mengikuti live Book Surgeon, sebenarnya untuk anda yang baru-baru nak mengenali Book Surgeon juga ada, kita juga bersiaran langsung di Facebook. Biasanya kita di Facebook lah. Biasanya kita di Facebook. Betul. Kita pernah cuba di TikTok. Tapi ya biarkan TikTok dengan TikToknya. Biarkan TikTok dengan TikToknya. Kami tak mampu untuk memenuhi keperluan untuk sentiasa live di TikTok. Jadi akhirnya kami kekal di Facebook. Book Surgeon juga fokus membincangkan isu-isu semasa. Mungkin lepas ni bukan terpaling baca saja. Mungkin lepas ni dia akan jadi podcast terpaling semua lah. Sebab terpaling semua lah sebab kita juga ada beberapa kali, mungkin ada yang nak tahu, kita juga membincangkan sebelum ni kita ada pernah juga bincangkan dan kritik berkenaan dengan ekonomi madani. Kita juga pernah bincangkan, kita bincang dengan agak mendalam. Kita juga pernah bincang berkenaan dengan kumpulan ajaran sesat Millah Ibrahim. Beberapa dan kita juga pernah di Clubhouse membincangkan berkenaan dengan pengharaman buku. Jadi insya-Allah kita akan cuba mendapatkan lebih banyak lagi topik-topik yang lebih menarik untuk dibincangkan ni. Ya, satu lagi sebenarnya minta tolong siapa-siapa yang menonton kita, menonton siri podcast terpaling baca ni, jangan kata kami ni sekadar nak bedah buku. Tak, bukan. Kami akan bedah buku dan cuba kaitkan dengan beberapa isu-isu tertentu kalau sesuai. Tak ada lah kami secara always nak react kepada certain isu yang viral, yang panas saja. Tak. Kami baca buku, kami akan quote buku tu dan kalau sesuai kita akan relate. Dan kita akan bantai sebantai-bantainya mengikut kemampuan kita lah. Mengikut how intense the issue will be. Bila orang dengar perkataan bantai ni, orang mungkin kata Book Surgeon dengan perangai bantai dia memanglah. No, bukan. Bila kami bantai, kami juga bersedia untuk dibantai. InsyaAllah. Ya, betul. Kami boleh panggil masuk podcast ni, bantai kami. Boleh buat benda tu.
Kami boleh buat benda tu. Okey, di samping kami bantai-membantai sesama sendiri. Betul. Okey. Yang tu memang normal lah. Di, mungkin ada orang yang nak tahu. Jadi apa topik perbincangan kita untuk hari ini? Kenapa kita ada podcast terpaling baca untuk minggu pertama ni? Apa plan kita, Di? Okey. Kalau perasan, poster yang kita release dekat Facebook, dekat media sosial kita, boleh perasan episod pertama, tajuk dia Noktah Healing. Noktah Healing. Okey. Kenapa tajuk ni? Bukan pasal tajuk adakah ni kita nak healing? Depends on what healing is. dia apa, kenapa tajuk dia Noktah Healing? Sebab mungkinlah kot I had enough of all these healing books, healing songs, you know. Kursi healing, semua benda healing. Nasi je tak healing sebab beras mahal. Itu ya. Alamak. Beras mahal so, macam atau kita tak ada beras? Yang tu ada berlaku khilaf. Kira kita pilih nama Noktah Healing tu sebab bukanlah kita nak kata healing ni satu proses yang perlu berhenti sekarang. Tak, bukan. Bukan yang tu maksud dia. Tapi kita akan explain as we go dalam perbincangan kita pada podcast episod pertama ni lah. InsyaAllah. Ya. Jadi kita akan ada beberapa slot untuk podcast terpaling baca minggu pertama ini dengan kita memilih tajuk Menoktahkan Healing. Jadi untuk slot selepas ini kita akan fokus untuk membincangkan isu-isu yang terkait dengan healing. Kita juga akan bincang petik beberapa movie yang kita rasakan terkait dengan isu healing. Lagu mungkin anda dah tahu lagu apa, dan juga kita akan membincangkan berkenaan dengan isu healing itu sendiri. Bukan saja kita nak fokus pada buku, tapi kita nak fokus kepada isu healing itu sendiri sebelum kita ke slot yang seterusnya, iaitu kita nak Pak Di akan quote beberapa topik-topik penting daripada buku healing yang Book Surgeon dah baca dan review, dan juga pada masa yang sama Pak Di juga akan beri rate. Rate yang beliau pilih adalah rate buku yang paling best dan buku yang paling sampah. Jadi buku mana yang paling sampah? Kena tunggulah sampai ke hujung sesi perbincangan kita pada hari ini. Betul. So bila sebut sampah tu aku agak takut. Tapi dalam takut-takut tu kita beranikan diri. Sekejap lagi kita akan rate insya-Allah. So nantikan rate tu. Okey? Ya. Jadi sebelum kita ke slot yang seterusnya, kita akan berehat dahulu sebentar. Kembali kita ke siri podcast terpaling baca dibawakan khas oleh Book Surgeon. Analyze, scrutinize, criticize. Kalau tadi pada slot pertama, yes, betul. Kalau tadi di slot pertama kita bagi sikit sebanyak introduction. Kita kata introduction ke, mukadimah ke, ataupun pengenalan lah tentang Book Surgeon, tentang podcast kita dan sebagainya. Sekarang slot yang dinanti-nantikan. Sebab slot kedua ni kita akan masuk tajuk yang kita kata tadi. Yang kita kata Noktah Healing tu. Okay, dalam slot ni hamba akan nampak macam mana aku dengan Syazwan bertengkar. Selalunya benda ni berlaku dekat dalam WhatsApp je. Ya, selalu berlaku dalam WhatsApp. Hari ni kita akan bawa ke dalam sesi podcast ni. Di, cuma aku tak hati lah dengan cara sebut podcast. Sebenarnya sebelum dia jadi podcast, dia jadi podcast. Dia sama ada podcast ataupun podcast. Okay. Okey, jadi bila kita macam Pak Di cakap tadi, untuk sesi 2 ni kita akan berbincang isu-isu yang terkait dengan perkataan healing itu sendiri dan juga berkenaan dengan buku healing.
yang kita tengok di semakin banyak, semakin hari, semakin mula mendapat tempat dalam kalangan anak muda. Di, come on, kita kena bagi penafian. Kita jealous kan sebenarnya di? Bila hari-hari, bila buku ni semakin banyak dijual berbanding dengan buku kami sendiri di Book Surgeon, come on di, hang jealous kan sebenarnya? Macam mana nak kata? Dari segi penjualan tu, dari segi jumlah penjualan tu, aku gembira je ada banyak orang beli buku, faham tak? Maksudku, kalau kita pandang dari sudut banyaknya orang beli sama dengan banyaknya orang membaca. So yang tu poin yang kita perlu bergembira lah sebenarnya. Ataupun orang baru nak mula baca. Bagi aku tak ada masalah. Of course lah aku jealous sebab aku nak jual buku-buku Book Surgeon lebih banyak lagi. Of course lah kita akan rasa macam some sort of competition lah kat situ kan. Tapi tak apalah. Aku bukan nak santau orang-orang yang tulis buku-buku healing ni. Cuma problem dia sekarang ni, bila ada satu benda yang aku jadi tak selesa dengan buku healing. Mungkinlah kot orang mungkinlah kalau macam ada orang tanya kan, ataupun orang wonder daripada sebelum PBAKL 2023, sebelum Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 sampai ke sekarang, mungkin orang wonder pasal apa lah Pak D ni dia sangat-sangat bitter. Dia sangat-sangat macam dia macam tak puas hati lah dengan buku-buku healing. Kan? Dan sedangkan kalau orang perasan benda yang aku tulis, contohnya review aku untuk buku tentang pergi, aku tak bawa takrifan pun. Aku tak bawa takrifan healing tu apa pun. Sampai ada satu orang nama dia Arif Putra tulis review balas dan dia kata tak ada definisi. So untuk orang yang nak capture aku kat situ, orang akan kata, oh isu Wahabi hang akan tanya definisi. Isu healing hang tak bagi definisi, tapi hang kritik. Aku baru nak cakap. Aku baru nak tanya. Dia macam buat kes Wahabi lah. Pendefinisian tak ada lagi, tak secara tuntas lagi, tapi kritikan dah berlaku dah. Dan sebut Surgeon pun pernah kena label sebagai Wahabi. Entah mana-mana. Wahabun. Wahabi tu apa. Wahabun semua kena. So untuk slot 2 ni, untuk isu yang pertama adalah isu berkenaan dengan manipulasi market dan juga individu yang memanipulasi market golongan healing ni dan mereka buat duit daripada apa yang apabila ada pembeli ataupun ada permintaan. Dia bukan saja buku ni. Sebenarnya banyak lagi benda-benda lain yang sudah mula dikaitkan dengan healing. Macam kalau aku ada duit sikit, aku beli satu banglo kat mana-mana yang atas bukit ke apa, aku buka satu banglo, aku kalau letak kat situ banglo healing. Ramai orang ramai. Betul. In fact kalau hari tu kalau Penang itulah, aku rasa kat tempat lain pun ada juga. Depa ada buat satu macam kabut sale dan kat situ depa susun kursi healing tau. Kursi yang depa jenis buka dekat tepi pantai. Depa kata tu kursi healing. Macam dia hang perasan tak? Okey, daripada tadi yang aku kata aku tak bagi definisi tu sampai ke sekarang bila kita bincang pasal benda ni boleh buat duit dan sebagainya, perasan tak? Bila aku tak bagi definisi tu, sebenarnya aku tak mau join the group untuk menunggang maksud ataupun menunggang istilah healing ni. Okey, kita terjemah harfiah. Healing ni maksudnya penyembuhan. Penyembuhan. Maksudnya kalau kita ambil penyembuhan tu secara senangnya, secara simple, secara ringkasnya lah. Kita kata bila kita kaitkan dengan dunia perubatan, healing tu sendiri ataupun penyembuhan tu sendiri maksudnya hang sakit, hang ada sesuatu masalah kesihatan dan sebagainya, dan benda tu kemudian hang terkeluar daripada situ, hang dah sembuh daripada penyakit hang. Okey, yang tu aku bagi definisi dari sudut perubatan lah. Jadi bila kita tunggang istilah yang ada kena mengena dengan perubatan, tak kira lah healing ke, trauma ke, benda ni ada disebut dekat dalam buku Mendewasa dengan Luka karangan Aiman Amri yang baru je aku review. Dia memang hormat istilah. Dia kata jangan guna terma, trauma, healing, penyembuhan dan sebagainya yang ada kena mengena dengan perubatan, sebab dia lalas sekali dia akan jadi macam barat tau. Yang ni aku tambah. Contoh, depa guna perkataan FUCK.
Minta maaf lah aku tak sebut perkataan tu kat sini. FUCK, SHIT, mereka guna for almost everything in the world. Bila mereka nak describe apa-apa benda, mereka akan guna those two words. Mereka akan ulang-ulang those two words. Jadi aku tak mau perkataan healing, penyembuhan, benda-benda ni semua jadi juga senasib dengan dua perkataan yang aku sebut tadi. Betul. Aku setuju sebab kadang-kadang bila orang barat dia nak gambarkan extremely happy, perkataan happy tu sendiri dia boleh gantikan dengan perkataan FUCK yang Hang cakap tadi tu. Aku faham apa yang cuba nak sampaikan. Cuma bila kita cakap pasal healing ni, perkataan healing macam secara harfiah macam Hang kata tadi, dia adalah bermaksud penyembuhan. Jadi persoalan yang kita perlu kat sini adalah apabila individu-individu yang rasakan bahawa ini adalah medium sebenar penyembuhan, mereka tak pergi kepada medium yang benar, medium yang betul untuk penyembuhan. Kalau betul mereka ni betul-betul sakit. Jadi kita nak jadi sebab fokus kita hari ni adalah kepada buku healing. Kalau hang ingat kita punya Al-Fadil Ustaz Razif kalau tak salah aku mengkritik helaian-helaian yang tidak digunakan secara menyeluruh ketika menulis buku healing. Hang ingat lagi ni? Dekat situ kita boleh, apa yang berlaku adalah sebagai kita sebagai orang yang dikatakan terpaling baca ni, kita akan rasa macam membeli buku dengan satu harga yang agak mahal, tapi kita dapat isi kandungan yang ada muka surat dia yang sikit-sikit, ada muka surat yang pakai dekat tengah saja. So agak kita mahal, rasa Wan. Macam kau mahal Wan lah. Oh dia mahal ya? Mahal contoh lah. Sebab kalau tak boleh kalau macam aku quote lah dengan aku quote daripada satu buku antara buku yang famous kita tunjuk tu tentang pergi muka surat 44. Mungkin lah aku tak tahulah kenapa tulis macam tu, tapi muka surat 44 ni dia ada 2 line je. Dia kata tak semua orang perlu tahu apa yang sedang kamu lalui. Muka surat 44. Serius. Aku tak tahu nampak jelas dalam ni ke tak, tapi dia memang blank, kat bawah tu je ada perkataan. Ada 2 line tu. So maksud aku, hang bayar RM49 untuk satu buku yang berketebalan 138 muka surat, black and white. Lepas tu ada page yang macam ada 2 line dan sebagainya. Macam tak perlu beli buku ni pun aku boleh tahu benda hak dia cerita tadi. Benda tu common sense gila-gila. So bila pembaca mula mengkritik, pasal apa buku ni tulis macam ni? Pasal apa buku ni tulis sikit? Macam hang nak jual, sorry to say ni agak exaggerate. Aku agak exaggerate. Macam hang nak jual buku kosong. Kenapa tulis macam tu? Hang nak suruh orang catat ke? Orang nak catat apa? Macam itu persoalan dia. Okay, of course lah. Mungkin agak keras kalau kita kata mereka ni semua nak menega semua. Memang mereka menega, betul mereka menega. Memang betul. Cuma ada cara lah nak menega pun. Jangan sampai RM49. Tapi hang punya pandangan ni, hang punya pandangan ni bertentangan dengan isu demand dan supply dalam industri buku sebenarnya ni. Sebenarnya ada demand. Bila ada demand dalam kalangan orang yang kononnya perlukan healing ni, jadi macam mana pun industri buku akan cuba untuk mengambil peluang. Kita tak boleh kata mereka ni syok-syok memanipulasi market. No, kita tak maulah cakap macam tu. Tapi bila ada demand, macam mana pun industri buku akan cuba untuk memenuhi demand. Itu hang tak boleh nafikan. Betul. Memang benda tu yang biasa jadi dalam mana-mana ekonomi pun, kan? Bila ada demand, akan ada supply. Of course. Yes. So itu kita tak boleh nak nafikan. Macam aku nak petik sikit apa kata Ustaz Rizal dalam beliau punya blog. Industri buku akan beroleh keuntungan segera jika berjaya memenuhi apa yang pembeli mahu. Tetapi untuk bernafas panjang,
penerbit perlu meneroka apa sebenarnya yang pembeli perlu sebelum pembeli itu sendiri sedar akan keperluannya. Kita tak apa, hang nak memenuhi demand, fine. Tapi hang kena tahu betul-betul apa yang sebenarnya pembeli tu perlukan. Adakah ia sekadar buku healing yang hang jual atau ia sebenarnya memerlukan lebih daripada itu? Ya, soal keperluan pembaca. Kita ambil analogi mudah lah. Seorang doktor pakar bedah lah misalnya. Okay. His mercy is actually the tools ataupun kita kata surgery punya pisau pembedahan tu. Apa kalau pesakit dia ada masalah tertentu, sakit dan sebagainya, memerlukan pembedahan, dia punya cara untuk memenuhi kehendak ataupun bukan kehendak, memenuhi keperluan pesakit dia adalah dia rojoh kawan tu. Berkeluar. Faham tak tahu rojoh tu pada kan? Kita memang utara, terpaling utara. Rojoh kawan tu berkeluar apa benda sakit-sakit yang kena berkeluar tu dan kemudian zip balik. Okey, itu persoalan yang kita lontarkan kepada pemain-pemain industri. Jangan sekadar adakah pemain-pemain industri sekadar terjun ke dalam trend sebab okey ni ada market ataupun ada sikit tanggungjawab, ada sikit rasa bertanggungjawab dalam diri pemain-pemain industri buku yang rasa macam Sat, kehendak penulis ni macam perlu diperbetulkan. Tak kira lah hang tulis buku healing ke, buku perasaan ke, buku apa pun, you give it whatever names you want to give, no problem. Tapi fungsi buku mencerdikkan masyarakat. Tapi bila dah jadi dia jadi battle of siapa yang boleh menega benda ni, siapa yang boleh pasarkan dengan lebih gila-gila, orang tu yang akan dapat laba lebih dan orang tu diiktiraf dia ni best seller. Yang tu kau yang diperlukan. Itu soalan hang kepada pemain industri. Soalan aku pula adalah kepada pembeli. Sebenarnya pembeli nak beli produk atau nak beli solusi? Itu yang kita nak tahu. Kalau tuan-tuan sekadar nak beli produk, fine. Mungkin tuan-tuan boleh beli dan baca dia bukan duit kami pun. Itu kami tak betul. Kami tak kisah pun sebab bukan duit kami. Hak tuan-tuan, hak perempuan, hak cik adik apa semualah. Sebab ikutlah. Soalan yang lebih besar adalah nak beli produk ataupun sebenarnya nak beli solusi kepada penyakit dalaman tuan-tuan tu. Sebab kalau anda bercakap pasal membeli produk sahaja, ini yang berlaku. Kadang-kadang ni ada sebilangan manusia yang mereka ni cuma nak beli produk dan akhirnya nak upload dekat social media sana sini quotes yang sedap-sedap, yang acah-acah deep yang ada dalam buku tu. Quotes yang teruskan. Macam masuk belah mereka. Yes, fine, teruskan. Buku hang, bukan aku yang beli, tetapi apabila anda dalam sakit ke ataupun dalam kesusahan ke, dan anda tidak apabila hampa tak ada satu satu daya usaha untuk bergerak bangun keluar daripada masalah tu, anda duk berduka lara, duk bersedih hati sampai ke sudah menderita. Lepas tu cerita dekat social media yang hampa ni terpalinglah sedih dan sebagainya, dia bukannya satu perkara yang positif. Sebab akhirnya dia akan mungkin memberi kesan yang lebih teruk kepada hampa kalau hampa memang betul-betul sakit ataupun memang hampa betul-betul dalam masalah sebenarnya. So itu soalan aku kepada yang golongan yang membeli. Adakah anda memang betul-betul nak beli solusi ataupun anda cuma nak beli produk? Sebenarnya Wan, bila hang kata nak beli produk ataupun nak beli solusi, aku rasa jawapan dia sangat jelas. Produk boleh dibeli, solusi tak boleh dibeli. Yes. Faham tak? Bila macam contoh, hang beli satu buku ke, 4 buku ke, 100 buku healing pun, it doesn't solve anything. Faham tak? Sebab yang pertama, yang tu hanya helaian kertas. Helaian kertas yang ditulis oleh manusia, ada orang tulis dan dia cuba nak memahami hang. Dan mungkin dalam banyak-banyak quote yang dia duk berduka lara tu dia duk cerita, mungkin ada lah kot benda yang hits you. Macam you speak to my heart misalnya.
Oh ni barang deep. Bukan sebenarnya. Dia kata tu kebetulan sama dengan hang. Ya. Dan aku akan kata, okey, kalau orang beli produk yang ada solusi adalah buku-buku yang memang peringat banyak kali. Jumpa pakar. Dia kata, buku ni tak menawarkan solusi. Jumpa pakar. Antara buku-buku yang baik lah yang aku boleh kata kan. Antaranya adalah buku depresi ni lah. Buku depresi yang ditulis oleh kita punya Al-Fadil Aiman Bana. Okey. Ya. Kalau aku boleh quote sikit Wan, sebelum kita sambung kan. Aku quote sikit. Yes, teruskan. Dalam muka surat 19, dia kata, kalau disebut depression, ianya terus bermakna major depressive disorder. Aku mungkin berbeza dengan dia dalam hal ni. Sebab ada lain doktor, dia akan bagi diagnosis yang berbeza. Tapi itu tak ada masalah. Dia kata sama ada mild, moderate ataupun severe depression. Lepas tu dia kata kekeliruan dalam memahami depresi ialah seperti yang berikut. Stres kerja tak siap, dikatakan depresi. Sedih hilang kunci kereta, dikatakan depresi. Keseorangan di rumah kerana kawan balik kampung, dikatakan depresi. Kecewa, kedai makan kegemaran tutup, dikatakan depresi. Dia kata yang tu dia lontarkan kekeliruan lah, dia kata. Lepas tu kalau tengok muka surat 20, dia point out terus, dia kata depresi bermaksud kemurungan depresi yang klinikal. Tidak boleh tidak untuk seseorang yang ingin mengatakan dirinya mempunyai depresi mestilah mendapat pengiktirafan dan diagnosis dari pakar dalam bidang ini. Inilah buku healing yang menawarkan solusi antaranya. Sebab dia kata jumpa pakar. Yes, kalau hang ingat balik, bila hang quote buku daripada apa yang dikatakan buku depresi tulisan Aiman Bana, aku jadi teringat pula perbincangan kita dengan Dr. Jeffrey apabila kita membincangkan isu healing ini secara mendalam juga. Sebab akhirnya untuk seseorang itu katakan yang dia sebenarnya betul-betul sakit, dia tak boleh simply, sebab dia akan berlaku kekeliruan. Dia akan simply cakap, oh aku perlukan healing, aku perlukan aku sebenarnya sakit, tapi dia tak pi buat rawatan pun, dia tak pi pun untuk check dengan doktor. Macam yang Aiman kata tadi, ia satu klinikal tadi tu. Dia perlu diagnosis daripada doktor untuk mengatakan dia memang betul-betul sakit. Tapi akhirnya dia apa yang dia buat, dia pilih untuk beli produk tadi, sebab akhirnya produk itu adalah jalan yang lebih mudah, jalan yang lebih dekat untuk ambil gambar dan bagi tahu ke orang, yes, it might not solve your issue. I mean, it might not solve your isu depresi dan sebagainya ni, but it might solve your attention seeker punya ni lah kot. Attention deficit lah kot. Misalnya lah, macam keperluan kepada keperluan kepada perhatian. Yes. Macam wahai dunia, lihatlah aku sedang ada masalah. Macam tu lah. Ya. Dan tengoklah kod buku yang aku ambil gambar ni, tengoklah inilah keadaan aku sekarang. Aku sekarang tengah berdamai dengan masa lalu. Aku tak boleh move on dan sebagainya. Tengoklah aku. So macam okay. To be fair, tak ada lah semua orang yang beli tu dia tak didiagnose oleh doktor. Yang tu kita tak boleh kata juga. Okay. Ada je kawan-kawan aku yang memang dia beli buku ni. In fact buku tentang pergi tu aku pinjam daripada member aku. Dah confirm diagnosis dah. Dan selepas tu dia beli. Tak apalah, satu hang punya pasal nak beli pun. Dan bila hang ada diagnosis tu, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Tapi untuk orang yang ada penyakit, lepas tu sekadar beli saja. Lepas tu dia buat acah-acah deep. Dia buat acah, oh akulah dunia ni semua menentang akulah apalah semua. Satu macamnya duk main pujuk apa. Apa ni? Come on lah. Hang bila hang ada masalah, please be objektif lah dalam menyelesaikan masalah hang. Tolonglah. Lagi-lagi kalau anak jantan yang pergi buat macam tu. Lagi aku teringat kata-kata Dr. Jeffrey apabila lelaki sudah tidak lagi menjadi lelaki pada masa kini. Ada masalah tu berduka lara dengan masalah tu, tak mencari jalan keluar. Macam bapak-bapak kita tuk kita dahulu
yang cuba untuk cari jalan keluar daripada isu tu. Waktu tu lagi, jangan kata buku healing, waktu tu apa hang buat? Ustaz-ustaz, pakcik-pakcik, bapak-bapak kita, waktu tu mana buat apa? Tak boleh buat apa. Hang kena hadap sebagai seorang anak jantan dan akhirnya hang kena lalui juga. Hang takkan boleh lari daripada masalah sebagai seorang lelaki. Ataupun sebagai seorang manusia. Hang seorang lelaki, hang manusia, okey, ataupun hang perempuan sekalipun. Hang ada masalah, benda apa yang hang perlu buat? Merongot pasal masalah hang. Tak, selesai. Cari macam mana hang nak selesai masalah hang tu. Okey. Mungkinlah Wan, kita boleh teruskan dengan kita punya perbincangan ni ke satu lagi terma yang ada orang tak suka agak bila aku cakap terma tu. Okey, teruskan. Generasi strawberry. Yes. Okey. Bila sebut tentang generasi strawberry ni, aku terima kasihlah kepada ada seorang member yang share kat aku artikel tentang generasi strawberry. Benda ni berlaku lama dah di Indonesia dan sekarang berlaku di Malaysia. Dia pasal satu macam mana, orang muda. Dan kalau orang tu buat perangai lagu tu memang kita rasa macam nak buat penampang. Hang tua lah kot. Hang buat perangai lagu tu. Okeylah, hang orang muda, hang umur belah-belah tahun, umur 20 lebih kan dan sebagainya. Aircon rosak. Itu aku perlukan healing. Ni apa? Ni dia strawberry. Kalau strawberry tu masih fresh daripada ladang, masih segar dari ladang, strawberry tu dia dikerah tau. Bila pegang elok, rasa syok nak makan. Ini sampai tahap strawberry tu dah jadi lembek. Itu masalah dia. Dan kalau hang nak tahu, aku nak tanya hang, bila hang cakap pasal generasi strawberry, hang tahu tak kenapa mereka pilih buah strawberry? Apa dia? Pasal apa? So dalam sebuah website yang aku rasa aku ada ambil link ni daripada hang juga masa kita ada bincang sebelum ni pasal generasi strawberry. Pemilihan buah strawberry itu juga kerana buah itu indah dan eksotik, tetapi begitu dipijak atau ditekan ia akan mudah sekali hancur. So itu menggambarkan generasi yang sangat mudah hancur, pecah dan luluh apabila berhadapan dengan masalah. Dan generasi strawberry juga adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tetap mudah menyerah dan gampang sakit hati. Gampang ni bukan gampang yang kawan-kawan Perak kita kata, bukan gampang tu. Artikel Indonesia. Artikel Indonesia. Jadi bagi tahu kata gampang ni mudah sakit hati. Dan kalau nak tahu, Ustaz Rizal pun dah sentuh juga tahu pasal golongan yang sangat terkesan dengan nasihat ni. Golongan ni Ustaz Rizal kata karakter diri semakin lemah hingga mudah jadi nakal dan mudah jadi baik, tidak konsisten dan mudah dimangsakan. Bila aku sebut benda ni, bila aku baca benda ni, aku teringat satu scene dalam satu drama di Astro, iaitu drama ni famous juga pasal drama bertajuk High Council, Project High Council something itu. So apa yang berlaku adalah ada satu scene ni di mana Naim dengan kawan dia ni, ada seorang kawan dia ni, kawan dia ni macam lembut-lembut sikit lah. Kawan dia ni macam lembut-lembut sikit. So kawan dia ni macam, bila Naim ni baik dengan satu perempuan ni, so kawan dia ni macam nak macam tak suka lah bila Naim ni baik dengan perempuan ni. So bila dia tak suka, last Naim ni macam kata, "Dok, sekarang ni hang pasal apa? Hang takkan baru kena toron 2-3 kali, hang terus nak jadi gay." Apa yang aku cuba nak kata adalah, aku suka dengan scene ni. Scene ni adalah jawapan kepada apa yang berlaku selama ni. Ada setengah golongan ni, bila dia terkena ataupun dia menghadapi satu-satu masalah, katakanlah orang yang dia sayang meninggal ke, ataupun dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayang ke apa. Kita tahulah orang muda sekarang dan sebagainya, meninggal ke, ataupun dia mungkin kena tipu ke dalam dunia yang macam sekarang ni,
mungkin kena scam dan sebagainya. Dia jadikan kesakitan-kesakitan yang dia kena tu sebagai punca untuk tak apalah, alang-alang dah kena macam ni, aku nak tebuslah diri aku alang-alang dah kena teruk macam ni, alang-alang boyfriend aku, girlfriend aku dah tinggal, baik aku enjoy lah life aku buatlah apa aku suka, aku tak payah nak loyal dengan satu perempuan, satu lelaki lah, aku boleh jadi apa yang aku suka. Tapi Naim dalam video tu, dalam scene tu dia jawab, hang baru kena 2-3 kali, torang 2-3 kali, hang nak jadi gay dah. Cara dia macam, no, hang tak sepatutnya macam tu. Sorry lah kalau ada explicit content. Tapi apa yang Naim nak beritahu adalah, hang walaupun kalau setakat hang baru kena 2-3 kali, itu bukan alasan untuk hang terus berduka lara ataupun terus jadi biar diri hang mudah dimangsakan macam yang Ustaz Rizal cakap tadi. Bila dia kata mudah nak jadi nakal dan mudah jadi baik ni, apa pandangan hang dengan golongan yang macam ni? Macam mana nak kata, kalau kita rujuk balik kepada kata-kata tu, mudah jadi nakal dan mudah jadi baik, dia jadi macam lalang sangat-sangat tau. Kira dia bila solusi dekat dalam, bila ada situasi dekat dalam hidup yang macam menekan ke, ada benda yang doesn't go our way, tiba-tiba hang akan berubah dengan sangat cepat. Sebab apa? Dia macam hang bebal tau. Hang bebal dengan situasi. Contohlah macam aku kata dekat anak aku, jangan buat benda tu. Aku duk ulang, jangan buat. Lah kali dia kata, okay, fine. Dia buat. Lagi teruk. Daripada tadi, dia duduk atas kursi, kaki naik atas. Ni tak, dia berguling, dia lempak sofa semua. Dia buat benda tu sebab dia nak upset situasi yang menekan dia waktu tu. So, aku sebenarnya, sorry to say, I'm expecting more from this generation. From our generation and the next generation. Bukan aku nak kata generasi yang baru ni macam mereka ni semua lembek, lemah gemalai. Tak. Bukan yang tu point kita. Cuma ini kerisauan yang masing-masing aku rasa kita kena ubah benda tu lah sebenarnya. Sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dalam tempoh bila dia ada masalah, dia jadikan masalah dia tu, aku tak tahu apa dia aku nak gambarkan. Tetapi dia macam nak kata, alang-alang aku dah kena ni, aku nak tebus lah. Alang-alang suami aku dah tak suka aku, suami aku dah cerai aku. Alang-alang aku pi club lah, aku pi isap dadah lah, aku pi enjoy lah. Alang-alang buat apa aku nak pi duduk. Dia memilih jalan yang dia tak memilih jalan yang sepatutnya. Tapi aku ada satu benda, kita kena be fair. Aku ada satu benda. Bila kita berhadapan dengan golongan macam ni, bila kita berhadapan dengan golongan yang sebenarnya tengah sedih dan sebagainya ni, fair tak untuk kita kata kat dia, ni, habis semayang lah. Ni, habis mengaji lah. Fair tak? Apa hang rasa? Sebelum kita tamatkan, sebelum kita break. Mengaitkan masalah mental. Kita kata masalah mental, masalah orang tu ada kemurungan dan dia ada proper diagnosis. Hang kena benda ni sebab apa? Sebab hang lemah iman. Benda ni antara disebut juga oleh Aiman Bana dekat dalam buku depresi dia. Sebenarnya kita tak boleh nak kata terus, hang sakit ni sebab hang lemah iman. Tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab hang tak semayang apa semua. Soal hang tak semayang, soal hang lemah iman ke apa ke, kita tak tahu. Mungkin aku yang duk judge ni, iman aku lagi lemah daripada kawan tu. Cuma nampak macam tu sebab apa? Sebab ujian yang Allah Ta'ala bagi kat dia tu lebih berat daripada aku. So aku tak boleh kata macam tu. Cuma tak dinafikan. Bila kita, contohlah, bila kita ada masalah, kita merintih kepada Allah. Bangun tahajud ke, merintih, menangis, teriak ke apa, somehow kita rasa spiritual strength tu kat situ. Dan benda tu akan membantu ke arah penyembuhan, insya-Allah. Sebab kita doa kita doa kepada Tuhan yang ada segala kesembuhan atas muka bumi ni. So benda tu sebenarnya yang patut jadi fokus kita lah sebenarnya. Kita bukan nak judge. Cuma kita kata hang ada masalah, cari proper solution. Yang tu sebenarnya. Mungkin sebab apa ni? Kadang-kadang bila ada orang yang macam dia kata, ni habis sembayang lah. Sebab apa? Mungkin dia rasa macam at the end of the day, mungkin semua dia semua tu satu hal lah.
at the end of the day, kita semua sedap macam Han cakap tadi, kita sedap yang akhirnya kita semua berbalik kepada yang ada penyembuhan segala penyembuhan dalam dunia. Dan bila hang sujud tu hang rasa macam, sebab waktu sujud tu adalah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan dia. Jadi bila betul? Waktu tu dululah hang rasa yang mungkin hang ni cuma kena, bila hang ada masalah hang cuma kena perlu kembali kepada Tuhan, dan insya-Allah Tuhan yang akan memberi kesembuhan dan ketenangan kepada hang. Itu sebab tu ada golongan yang cakap, ni habis semayang lah. Dia rasa macam aku dah tak tahu nak bagi apa dah. Solusi apa aku tak tahu nak bagi kat hang dah. Takkan aku nak beli buku healing kat hang. Tak lah. So aku cadangkan hang pergi ambil wuduk habis semayang. Mungkin dia sebab tu dia cakap macam tu kot. Cuma mungkin lepas ni nak kena tambah kot solusi tu. Kata, ni habis semayang. Lepas tu, ni habis jumpa doktor. Itu yang lebih penting. Ya. Itu lebih penting. Kata, ni habis semayang. Lepas habis semayang, jom aku buat habis jumpa doktor. Sebab kita kena clarify ni. Book surgeon tidak menolak orang yang ada masalah mental health dan sebagainya. Cuma kalau anda rasa anda tak sihat, kalau hampa rasa hampa memang betul-betul tak okey, sebab kita tak nafikan ada orang yang ada suicide thought dan sebagainya, depresi, anxiety. No, benda tu real. Yes, kita tak nafikan. Cuma kami harap hampa pergi ke medium yang sebenar, dan kalau hampa masih rasakan buku healing adalah solusi, it's up to you. Tapi hampa boleh juga beli, tak ada masalah. Cuma dalam masa yang sama, dapatkan rawatan yang sebenar. Okay. Ni aku punya final comment sebelum kita break. Aku akan kata macam ni, anxiety disorder, depression disorder, schizophrenia, anything, bipolar disorder, you call it. Okay lah, fine. All these terms yang kita kata kita rujuk pada penyakit ni, real. Aku belajar benda ni. As a pharmacist, aku belajar. Doctors pun belajar benda ni. Memang benda ni real. Tapi solusi dia bukan dengan cara hang canang kata hang sakit tu di media sosial. Itu bukan solusi. Dan bukan solusi juga dengan baca buku-buku healing tu. Tak, melainkan buku-buku healing tu dia akan bagi ke hang nasihat. Kata okey? Ini bukan pengganti kepada terapi. Jumpa doktor, jumpa pakar, get counselling dan sebagainya, dan get support daripada orang adik-beradik ke, beradik-beradik ke, kawan-kawan ke apa semua. Get support. Ya, yang tu antara nasihat-nasihat yang sangat-sangat baik. Dan kalau contohlah buku-buku healing ada syarat dengan nasihat-nasihat yang macam ni, aku tak ada reason untuk aku membenci buku healing. Aku boleh berdamai dengan buku healing. Kita boleh berdamai dengan buku healing. Jadi itu mengakhiri dahulu slot kita pada hari ini. Kita akan berehat dahulu sebentar dan bersambung selepas ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan salam sejahtera diucapkan. Kita kembali ke siri podcast terpaling baca dibawakan khas oleh Book Surgeon, Analyze, Scrutinize, Criticize. Okey. Kalau tadi kita dah sembang panjang lebar dah pasal noktah healing dan sebagainya. Sekarang di slot nombor 3, kita akan macam mana yang dijanjikan tadi. Sebelum aku bagi rating, aku akan quote beberapa buku healing yang pernah aku baca, pernah aku review di Book Surgeon juga. Di page Book Surgeon ada dalam bentuk tulisan. Okay. Mungkin kita nak buat disclaimer sikit. Mungkin ada yang nak tahu Book Surgeon ni sebenarnya macam mana boleh dapat buku-buku ni? Kita saja pergi beli ke? Kita ni ada orang approach ke? Ada orang berbayar ke? Mungkin ini peluang untuk kita mempromosikan servis di Surgeon yang kita ada. Untuk pengetahuan semua, ada buku yang ada di tangan Pak Di yang Pak Di akan review ni, ada yang ditawarkan oleh penulis sendiri. Berbayar ataupun tak, itu kita tak bagi tahu lah. Itu kita anggap dia sebagai PNC lah. Kalau berbayar PNC, kami akan bagi tahu dalam caption kami bila kami release video nanti. Itu kita akan bagi tahu lah.
dia bukanlah PNC sangat, tapi kalau berbayar nanti kita akan bagi tahu lah, kita tak bagi tahu lah kat sini. Cuma apa yang kita nak bagi tahu, kalau anda adalah penulis buku, penerbit buku dan memerlukan reviewer buku, inilah dia. Inilah tempatnya. Anda boleh kontak saya. Kami ada letak nombor telefon di Facebook Book Surgeon untuk kita sembang lebih nanti berkenaan dengan rate dan sebagainya. Itu ya lah Di, sajalah nak abang. So Di, kita akan review, kita akan quote berapa buku ni? Okay, aku akan cuba quote 4 buku juga lah. Macam tadi, antara buku tu aku dah quote tadi. Mungkin aku akan kurangkan sikit lah buku yang dah aku sebut sebelum ni. Tapi kalau macam isu tu, isu yang penting, aku akan sebut juga. Okay. Okay, kita bagi penafian lah. Buku macam contohnya, buku tentang pergi, yang ni aku pinjam daripada member aku tak beli. Okay. Dan buku Depresi karangan Aiman Bana, yang tu dapat free kopi daripada Aiman Bana sendiri di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Dan buku satu lagi, buku tadi aku tak tunjuk kot buku ni, Langit Mendung Kahirah. Buku ni adalah yang ni kira nak kata apa, kerjasama ataupun kita dapat panggilan lah daripada salah seorang penulis tu dan minta kita review. Dan yang terakhir, buku yang ni buku yang masih panas, buku Mendewasa dengan Luka karangan Aiman Amri. Ada di TikTok Book Surgeon. Ya, boleh beli di TikTok Book Surgeon, insya-Allah. Okey. Quote dia, dia ada quote yang bermasalah, ada quote yang aku rasa tak ada masalah, tapi macam mana nak kata, quote yang bermasalah dan juga quote yang kita boleh belajar sesuatu daripada nukilan tersebut. Contohnya, aku ambil buku yang aku tak quote lagi. Buku Langit Mendung Kahirah, muka surat 64 dengan 65. Okey, disebut dekat dalam buku ni ya, dia kata hal-hal inilah yang perlu dicegah kita, diketahui hakikatnya, diyakini kepalsuannya dan dicabut akarnya, lantaran bahawasanya seorang Muslim itu tidak ubah langsung seperti seekor burung yang merupakan rohnya, yang dikurung di dalam sebuah sangkar yang merupakan jasadnya untuk beberapa tempoh, yang merupakan umurnya di dunia ini sebagai sebuah ujian. Bila aku baca buku ni dekat part ni kan, tulisan Afiq Hamzah, aku fikir dia ni nak bawa makrifat sesat ke apa? Dia orang kata nak kenal diri mah. Aku macam, apa benda dia ni? Tapi macam pernah dengar kenalah dirimu lah apa semua. Dah. Bukan. Tapi bila aku tengok muka surat yang aku sebut tadi dan aku tengok muka surat satu lagi 65. Aku baca sikit dia kata seorang Muslim itu menurut beliau, dia rujuk kepada Muhammad Iqbal, yang merupakan khalifah Tuhan di muka bumi, di sebalik setiap kesengsaraan dan kedukaan yang menimpanya, sebenarnya dijadikan Tuhan dalam keadaan amat berkuasa dan penuh dengan potensi yang menakjubkan dalam meraih kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Malangnya, mereka masih lalai daripada menyedari hakikat terulung diri mereka ini, lantaran itulah mereka menderitai segala tribulasi duniawi, ujian yang hanyalah seperti angin kencang yang ingin menerbangkan helang ke awangan yang lebih tinggi. Aku baca buku ni, aku macam, wih, dia punya cerita pasal kenal diri, hakikat diri ni, dia bawa orang yang bermasalah ni kepada satu tahap yang lebih tinggi. Dia kata ni, Allah Ta'ala macam nak angkat hang tau. Allah Ta'ala sedang mengangkat hang ke tempat lebih tinggi. So, itulah hakikat diri hang manusia. Orang kata, oh yang ni powerful lah. Macam ni punya buku healing, buat apalah sejuta banyak lagi pun. Tak ada masalah. So, untuk quotes yang hang bawa ni, untuk ni hang katakan ni quotes yang tak bermasalah. Yang ni tak bermasalah. Yang ni okey. Adakah hang bias sebab dia bercakap hal-hal yang berkisarkan tentang agama? Adakah hang bias sebab tu ataupun hang rasa memang dia memang tak ada masalah, dia memang cuba untuk bawa potensi diri seseorang tu, dia cuba nak bagi tahu yang potensi diri seseorang tu sebenarnya berkuasa untuk mengawal diri dia lah daripada masalah yang dia hadapi. Kalau nak kata aku bias ataupun aku tak bias tu, aku rasa pendengar boleh decide aku bias ataupun tak lah.
Tapi aku akan katakan dia bukan sekadar quote, dia bukan sekadar quote ayat Quran dan hadis saja dekat dalam buku ni. Salah seorang penulis yang aku sebut tadi, Afiq Hamzah, dia bawa macam syair ataupun puisi tulisan Muhammad Iqbal. Jadi benda-benda tu dia bukan sekadar aku bias kepada benda agama. Dia bagi aku satu benda yang genuinely cantik. Benda tu asli dan aku rasa macam, oh yang ni, benda ni indah ni. So macam kalau nak kata aku tak kritik langsung buku ni, aku kritik. Tapi bukan pada artikel yang ya, ada artikel artikel yang aku rasa macam pasal apa dia ni, pasal apa ada satu penulis tu dia macam tak boleh terima sangat dengan perkataan barat ni. Bila dia kata barat je macam negatif. Dia nak bagi konotasi yang negatif dan aku dah bagi tahu dah dekat orang yang aku berhubung tentang buku ni. Aku abang dan aku dah hantar dah benda tu. Sedang menunggu respon. Mereka at least mereka respon dan mereka akan cuba nak jawab lah soalan-soalan yang kita tanya tu. Okay, move on. Yang tadi daripada langit mendung Kahirah. Ya, yang ni aku nak abang quote yang agak bermasalah lah. Ataupun sebenarnya aku agak down sebab untuk buku tentang pergi ni kita dah tulis dah review dah semua, kita hantar kepada penulis. Penulis pun respon, alhamdulillah. Respon yang sangat cantik. Tapi sampai lah ni dia tak jawab soalan. Sampai lah ni soalan-soalan yang kita letak dekat dalam review tu dia tak jawab. So dalam buku tentang pergi ni ada cakap pasal dia ada quote ayat Quran dengan hadis juga kan? Aku rasa ada, aku tak ingat tapi sikit lah. Dia kebanyakan dia tapi itu menunjukkan hang tak bias lah. Itu menunjukkan hang tak bias lah kepada walau siapa-siapa yang quote ayat Quran atau hadis saja. Ya betul. Kita tak bias lah. Kalau quote lah apa pun, selagi mana kita rasa dia tak ada masalah, kita akan cakap dia tak ada masalah. Selagi mana dia bermasalah, kalau hang quote ayat Quran dengan hadis dengan cara yang salah pun, kita akan tetap bagi tahu hang yang benda tu salah. So itulah amalan kita di Book Sejen setiap kali kita buat review. Teruskan ni dengan hang punya quote. Ya, in fact kalau tengok dalam buku ni muka surat 55, kita tengok balik dekat dalam buku ni muka surat 55. Okey, antara quote yang bermasalah tu bila aku kata penulis tulis kat sini, dia kata dan okey, dia kata semesta sentiasa ada cara memperhitung semuanya dengan sama seperti menentukan jalan kita hari-hari tanpa perlu bersapa dengan dia. Sekecil itu pun dia kata semesta susun buat kita. Apalagi hal-hal besar yang lain kan? Dia cakap macam tu. Dan dekat dalam muka surat yang sama. Okey, dalam muka surat yang sama. Selamat datang kepada bos sebenar Book Sejen. Okey, dekat dalam muka surat ni, muka surat yang sama. Muka surat 55 ni dia memang ada quote ayat Quran. Surah yang ke-58 ayat 6. Dia kata Allah telah memperhitung segalanya sedang ketika itu mereka telah lupa. Soalan aku sebenarnya soalan yang agak penting. Kenapa soalan yang agak penting. Kenapa penulis guna perkataan semesta pada ketika dia sebut tentang Tuhan? Yang ini soalan yang penting untuk dijawab. Dia bukan soalan yang kita kata macam mana? Soalan yang dia boleh pilih untuk tak mau jawab. Tak boleh macam tu tau. Sorry ada gangguan sikit. Ada bos kita hari ni. Dia nak main tengok buat kerja ke tak. Okey, yang tu pasal semesta. Cuma bila hang kata hang ada berhubung dengan penulis dan tanya pasal hang ada tanya soalan dan dia respon dengan kita, cuma isu dia adalah dia cuma tak jawab lah kenapa dia guna perkataan semesta bagi mengaitkan dengan entiti ketuhanan tu. Itu yang kita cuba nak tanya lah. Yang tu antara soalan yang kita nak dia jawab. Okey. No, kena duduk diam. Okey. Itu antara soalan dia. Itu antara soalan yang kita nak dia jawab. Sebab soalan tu penting. Kita bukannya macam bitter segala apa yang dia kata semua kita tak terima. Dia tulis Al-Quran tak ada masalah. Okey. Yang tu quote daripada buku tentang pergi tu.
Dan aku rasa sebelum kita quote buku yang seterusnya, aku rasa kita rehat dulu sebentar. Kita rehat dulu, Ustaz. Boleh. Kita rehat. Okay. Dan kita kembali selepas ini, insya-Allah. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Kembali lagi kita bersama dengan kami berdua, iaitu aku Syazwan Azhar dan aku Pak Di. Dalam podcaster paling baca. Kami minta maaf lah tadi ada sedikit, dia bukan gangguan teknikal. Sebenarnya itulah bos sebenar. Dia main spot check. Dia main check untuk memastikan kami sebenarnya betul-betul buat kerja ataupun tengah buat gila. So tu yang dia main check tadi. Okay, jadi kita akan sambung slot yang seterusnya ni, iaitu Pak Di akan quote beberapa tulisan daripada buku yang beliau yang dia dah baca dan dia dah review. Jadi Di, teruskan dengan quotes yang seterusnya. Okey. Aku akan sebut lagi lebih kurang lagi dua quote kot, insya-Allah. Okey. Aku rasa lebih penting untuk kita tengok dekat dalam buku-buku yang dia tulis sudut pandang healing yang mungkin berbeza, yang aku rasa kita boleh appreciate. Misalnya, dekat dalam buku Langit Mendung Kahirah, muka surat 39 dengan 40. Yang ni dia bukan quote ayat Quran. Yang ni dia habang satu benda yang aku rasa macam nak kata, benda tu penting. Dia kata, okey, menurut Maslow ni dia quote tentang satu istilah iaitu hierarki keperluan Maslow. Yang ni dia cerita macam mana macam contohlah benda tak cukup dalam hidup dan sebagainya, yang tu yang menyebabkan seseorang tu akan ada kecederaan emosi, lepas tu dia sedih dan sebagainya. Okay, dia kata menurut Maslow dan beberapa ahli psikologi lain, dia kata keperluan harga diri ini dapat membentuk kapasiti kekuatan, keyakinan dan rasa diperlukan dalam diri. Yang tu kira macam yang paling tinggi ya kot. Sebab keperluan harga diri, self actualization. Yang paling rendah tu dia sebut muka surat 38, dia kata kalau tak silap aku pernah dengar pasal hierarki keperluan Maslow ni. Dia yang sebut tadi tu adalah keperluan yang paling tinggi kan? Self actualization tu. Okay. Yes. Self actualization tu yang paling tinggi. Yang paling rendah sekali kalau rujuk dalam muka surat 41, dia sentuh pasal breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion. Benda-benda yang basic dalam hidup. Bila naik satu lagi, safety, security of body, employment, resources, morality, the family, health, property, dan dia tunjukkan benda-benda yang diperlukan dalam hidup. Yang ni yang sepatutnya kita kena appreciate, kita kena faham. Supaya kita tak simply kata, depa ni semua lembek. Contohnya orang yang struggle untuk dapatkan duit nak memenuhi keperluan hidup dia. Sebenarnya dia sedang struggle. Kita faham. Kita faham benda tu, hidup ni keras, kita faham benda tu. Dan benda-benda ni contohlah kan, aku sangat suka quote daripada muka surat 38, dia kata manusia yang sentiasa kebuluran dan tidak mempunyai sumber kewangan yang stabil tidak akan sempat untuk lepak dengan rakan, berkahwin atau mengejar cita-cita. Jadi bila yang ni memang aku teringat dengan apa yang Hamka sebut dekat dalam buku dia. Yes. Islam Revolusi. Aku baru teringat nak sebut, nak quote balik salah satu daripada apa yang bedah dalam Islam Revolusi dan Ideologi. Yes, buku Hamka tersebut. Apabila salah satu pada video Hamka, video yang last kot, sebelum video kesimpulan kot, kalau tak silap aku, ada quote apa yang Hamka cakap pasal perut lapak ni. Kalau tak keberatan, ada lagi tak apa yang hang quote daripada buku perut lapak tu? Ataupun hang nak kena cari? Aku nak cari. Okey, kalau hang kena cari tak apa, kita teruskan. Sebab kita tak plan. Tapi at the end of the day, kita sebenarnya bercakap pasal basic needs, kita faham. Apabila orang yang dalam keadaan perut lapar, dia tak ada masa sebenarnya nak
nak lepak, dan dalam buku Hamka, dalam apa yang Hamka kata, dia tak boleh nak buat apa pun bila dia dalam keadaan perut lapang ni. Yes. So macam perut lapang tu satu benda yang perlu diisi dulu. Yang ni lah aku kata kualiti dekat dalam buku-buku yang mungkin dikategorikan sebagai buku healing, nak bawa kepada sembuh dan sebagainya, dia highlight benda-benda yang intelek. Benda yang ada pemberat intelektual dia, memandaikan orang. So macam buku ni tak ada masalah. Dia bukan sekadar nak pujuk rayu semata-mata. Yang tu point yang kita ulang daripada tadi kan. Okey, satu lagi aku quote daripada buku Mendewasa dengan Luka. Buku ni memang aku kata macam mana nak kata? Ada benda aku kritik. Bukan tak ada benda aku kritik tentang buku ni. Ada aku kritik. Tapi aku rasa macam kebaikan dia tu lebih lah. Kebaikan dia kebaikan dia beat dia punya kekurangan. Okey, kalau hang tengok dekat dalam buku Mendewasa dengan Luka, muka surat 176, dia siap ajak cara teknik pernafasan. Kalau macam kita kena anxiety ataupun kita kata kita rasa macam panik ke, kita rasa takut tiba-tiba ke, dia kata cara untuk melakukannya sangat mudah. Duduk dalam keadaan yang selesa, tutup mata dan letakkan tapak tangan anda pada dada dan perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dalam kiraan 4 dan rasai bagaimana perut mula mengembang pada tapak tangan tadi. Tahan nafas anda dalam kiraan 7 tanpa berbuat apa-apa. Dia ajak sampailah dia kata hembus nafas kecil macam mulut buat macam tengah bersiul tetapi tanpa bunyi dalam kiraan 8. Cara mudah nak menenangkan diri. Kalau macam contoh rasa berdebar-debar, rasa panic attack ke apa semua, ini cara dia. Dan aku sangat suka lah buku macam ni sebab dia ajak benda yang aku tak dapat daripada buku-buku healing yang lain. Mungkinlah aku tak baca semua buku healing dalam muka bumi ni. Cuma bila ada buku yang bagi nilai-nilai tambah macam ni, aku suka. So macam dan bila hang cakap step yang hang sebut tadi tu aku macam teringat pula. Sorry lah, aku nak petik sikit lah. Tadi pun ada petik satu sisi yang aku suka lah pasal drama High Council tadi. Tapi bila hang sebut pasal benda ni, aku teringat pula scene yang mana Naim ni dia digambarkan sebagai seorang yang dia akan kena panic attack tau. Dia akan kena panic attack. Dan setiap kali bila dia kena panic attack, apa yang dia buat adalah aku tak tahulah itu sebenarnya cara yang betul ke apa. Dia akan macam check dia punya nadi apa semua, dan bila dia dah dalam keadaan dia lepas dia dah check nadi dia semua tu, dia akan bakar rokok dalam keadaan shaking macam dia akan bakar rokok lah untuk aku tak tahu untuk apa, nak tenangkan diri dia ke apa. Tapi ini adalah apa yang aku tak berapa suka dalam situasi menggambarkan sifat Naim ni. Sebab apa? Dia cuba nak menunjukkan bahawa rokok tu adalah satu jalan singkat untuk bukan saja Naim, tapi siapa-siapa yang konon ataupun memang betul-betul ada masalah panic attack atau anxiety ni, itu adalah jalan keluar yang paling singkat. Kalau hang rasa macam tak okey, ambil rokok akan menenangkan hang. No. Mungkin aku akan rasa tak okey sebab aku rasa inilah apa yang kita cuba nak bukan pasal rokok tu satu hal, tapi apabila hang cuba menjadikan tabiat buruk hang sebagai salah satu jalan keluar kepada masalah yang hang hadapi, dengan hang tak sedar, ia bukan membantu hang, ia bukan solusi, tapi ia sebenarnya membawa kesan yang lebih buruk lagi. Bukan saja kepada diri hang. Yes, bukan saja hang punya masalah tak selesai tau. Bukan hang punya masalah yang tak selesai. Hang tambah lagi masalah baru, itu masalah kesihatan disebabkan hang merokok. So itu yang apa yang kita cuba bincangkan daripada awal tadi. Jadi kuasa nilai tambah yang hang sebut dalam buku Mendewasa dengan Luka tu sangat baik. Sebab apa? Dia cuba bawa solusi. Bukan saja hang beli produk, tapi dalam produk tu ada solusi. Bukan saja dia nak membelai hang berduka lara, berdamai sampai bila-bila. Dia tak manjakan hang dengan cara macam tu lah. Dan aku tak mau quote, tapi aku cakap dekat dalam buku ni, dekat dalam buku Mendewasa dengan Luka, dia ada cerita tentang learning brain versus survival brain. Dan benda ni nak kena appreciate sebab dua keadaan brain kita tu, dua keadaan otak kita. Otak learning untuk belajar, survival tu untuk kita mungkin untuk lepas sesuatu cabaran dan sebagainya. Benda ni akan sikit sebanyak dia akan bagi kita macam mana
corak, dia akan membentuk, contohnya orang tu dia akan ada anxiety ke, dia akan ada constant dia rasa anxious tu secara, dia rasa berdebat-debat, rasa takut tu secara jangka masa lama. Contoh dalam 2-3 tahun ke, ataupun sepanjang dia jadi dia kecil sampai ke dia dewasa, dia ada perasaan tu, benda tu akan memberi kesan kepada hidup dia selepas tu. Benda tu antara mesej yang dibawa, dan benda ni bawa kesedaran kepada aku sebenarnya. Kalau rakan-rakan yang menonton sedang macam mana, satu benda untuk kita point out, kami tak menolak semua penyakit-penyakit ni, dan kita tak persendakan orang yang memang ada masalah mental, masalah jiwa dan semua, tak ada masalah. Kita benda tu macam demam, batuk, semua benda tu penyakit yang real, penyakit yang benar, benda tu wujud. Tapi benda yang kita petikaikan, benda yang kita suruh cari proper solution. Itu sebenarnya yang kita cuba bawa daripada tadi. Okay, so aku rasa proper solution. Setuju. Aku setuju dengan Hang Adi. Jadi aku terima kasih banyak Adi, sebab kita nak shout out juga kepada penulis-penulis buku-buku yang telah kita bawa ni. Terima kasih kerana telah menulis buku, dan terima kasih juga kerana berlapang dada. Tak kisahlah berlapang dada ataupun tak, kami pun tak tahu. Tapi terima kasih kerana memberi ataupun buka ruang kritikan dan juga ruang untuk Book Surgeon review buku tersebut, dan mungkin ramai juga orang yang mendapat manfaat hasil daripada apa yang kami bincangkan atau apa yang kami review. So shout out kepada kesemua penulis buku-buku tersebut. Betul. Shout out. Jadi lepas dah shout out, kita akan rate. So kita seperti yang kita janjikan. Lepas kita shout out, kita akan rate buku-buku yang telah dibaca oleh Pak Di, dan yang mana kita nak tahu buku apa yang kita rasa paling best dan buku apa yang kita rasa paling sampah sekali pada pandangan kami. Pada pandangan kami ya. Okay, so ni kalau nak sugarcoat sampah tu rasa macam kasar sangat. Contoh lah kan. Tapi kita dah sebut dah pun. Sugarcoat macam mana pun kita dah sebut dah. Aku akan kata nombor 4. Yang nombor 4 tu lah yang paling bawah. Lepas tu nombor 3, nombor 2, nombor 1. Nombor 1 ni buku yang terbaik. Okay. Nombor 4. Nombor 4 aku bagi kepada buku tentang pergi. Tulisan Hafizul Faiz. Dengan segala kritikan yang aku letak dalam tu, so it's clear lah. Nombor 3, tapi aku bagi kepada buku tempat tu kita akan tetap bagi shout out juga kepada beliau. Tahniah saudara Hafizul Faiz kerana menulis buku ni. Yes, betul. Kita tak tolak terus kebaikan daripada buku tu. Kalau orang boleh kutip, silakan. Okay. Nombor 3, depresi ni lah yang aku sebut tadi, tulisan Aiman Bana, yang tu nombor 3. Nombor 2, Langit Mendung Kahirah. Okay, ditulis oleh beberapa orang penulis. Dan nombor 1, pemenang yang kita boleh bagi tepukan yang gemuruh, yang sangat-sangat gemuruh, kita bagi kepada Aiman Psikologi ataupun Aiman Amri, penulis Mendewasa dengan Luka. So macam kita dah settle rating. Sekali lagi lah penafian, sampah ke ataupun tak sampah ke, terbaik ke, itu pendapat kami diorang. Ni pendapat aku abang tentang 4 buku yang aku baca ni. Kalau hamba rasa dah berbeza dan sebagainya, reply kami punya ataupun kritik balik siri podcast kami ni dengan episod hamba sendiri. Kami akan tonton, insya-Allah. InsyaAllah kami akan tonton. Mungkin kalau hamba rasa perkataan sampah tu kami nak sugarcoat dengan perkataan lain, dah tak boleh dah pun, sebab kami dah sebut di awal recording ini, dah sebut dah pun. Jadi kita akan tetap teruskan dengan apa yang telah kami sebut. Jadi kesimpulan dia kepada apa yang kita dah bincang pada hari ini. So menoktahkan healing. Aku akan start dulu dengan kesimpulan. Aku rasa agak tidak adil untuk kita katakan penyakit ataupun individu-individu yang terlibat dengan mental health ini manja ke, attention seeker dan sebagainya, agak tidak adil. Seperti yang kami katakan daripada awal, Book Surgeon faham dan kami bincang
bersama dengan Dr. Jeffrey. Kami bincang berkenaan dengan mental health ini secara tuntas, kami bincangkan, dan kami tahu ia wujud. Cuma kami di Book Surgeon merasakan bahawa apabila hampa ni ataupun orang yang terlibat ni terlalu berduka lara, ia tidak akan membantu anda langsung. Ia tidak akan membantu anda untuk keluar daripada masalah tu, malah menunjukkan lagi, malah mendedahkan lagi kelemahan hampa kepada orang lain tanpa sebab. Tiba-tiba hampa bagi tahu ke orang, hampa ni sekarang ni tengah bersedih, berduka dan dalam keadaan yang sangat fragile. Dan bila hampa sebagai seorang lelaki, ini bukan saja seorang lelaki sebenarnya, tapi bila hampa sebagai seorang manusia yang sepatutnya turun sebagai seorang orang yang lebih kuat, lebih kuatlah dalam nak menghadapi dunia yang serba banyak ujian ni, agak kami rasa agak tak padanlah untuk hampa mendedahkan lebih banyak kekurangan dan kelemahan hampa kepada orang, dan akhirnya bukan saja hampa mendedahkan masalah hampa yang mana hampa terlibat dengan, kalau betul hampa sakit dan sebagainya ni, tak selesai. Dan itu akan membuatkan hampa ni semua lebih terdedah dengan masalah. So itu daripada aku. Hang pula Di. Okay, aku rasa Wan dah conclude dengan sangat baik. Aku cuma akan tambah sikit je lah. Kita menoktahkan healing ni tidaklah bermakna kita katakan proses penyembuhan tu bukanlah satu proses yang panjang. Tak. Proses penyembuhan memang memakan masa. Benda tu perlukan mungkin bertahun-tahun untuk seseorang keluar daripada masalah mental, masalah emosi, penyakit dan sebagainya. Itu kita tak nafikan. Cuma kalau hang spend banyak masa dalam baca buku-buku yang tak bawa kepada solusi, melayan perasaan semata-mata, memujuk rayu, yang tu sahaja, itu hang buang masa dalam keadaan yang tak sihat, dan itu bukan proses penyembuhan sebenarnya. So, aku rasa yang tu je konklusi aku. Aku dah cakap panjang lebar dah daripada buku-buku semua. Andai kata ada salah silap dan sebagainya, aku minta maaf. Tapi kalau ada benda yang hampa kritik, bagi tahu kat kami. Kritik kat mana, kami akan layan kritikan tu kalau relevan, insya-Allah. Ya, aku pun sama. Aku nak minta maaf kalau ada tersilap kata dan terkasar bahasa sepanjang kami ataupun aku sendiri mengendalikan podcast Terpaling Baca ni. Kami minta maaf, tapi maaf itu tidaklah bermaksud kami menarik balik apa yang kami kata. Kalau anda hampa rasa hampa nak kritik balik, ya teruskan dengan penulisan ataupun dengan podcast ataupun video balas dan sebagainya. Jadi itu saja daripada kami dari podcast Terpaling Baca. Mungkin kita bertemu lagi insya-Allah di minggu seterusnya, Di. Okey, untuk episod yang akan datang insya-Allah. Ya, jadi itu saja daripada kami. Book Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.